Diet suku-suku separuh ataupun DSSS adalah diet yang bagus untuk semua orang amalkan. Malahan, ia disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab apa? Ia menggalakkan pemakanan yang seimbang dan portion terkawal. Jadi anda mampu mengawal berat badan, pada masa sama mendapatkan nutrisi yang secukupnya untuk badan. Diet ni tak cakap tak boleh makan nasi. Tapi nak makan nasi tu, pastikan jumlahnya suku, seimbangkan pula dengan suku protein dan separuh serat daripada sayur dan juga buah-buahan. Kalau anda tak percaya makan nasi boleh kurus, tengok je dalam Facebook group Diet Suku-Suku Separuh. Walaupun konsepnya mudah, masih ramai yang buat kesilapan dengan diet 3S ini. Ini adalah kesilapan yang sering dilakukan. Pertama sekali, mereka kawal portion memang cantik, memang suku-suku separuh. Tapi kesilapannya pada apa yang mereka letak. Cara diet suku-suku separuh boleh membantu anda turun berat badan adalah dengan membantu capai kalori defisit, iaitu pengambilan tenaga dari pemakanan kurang dari penggunaan tenaga harian. Jadi bila anda kurangkan portion, anda akan kurangkan kalori. Lepas tu anda lebihkan serat pula dari buah dan sayur tu, anda juga akan rasa lebih kenyang untuk lebih lama. Jadi ini sebenarnya macam mana diet suku-suku separuh boleh bantu anda kurus. Tapi kalau anda punya suku tu nasi lemak, kuah banjir, suku protein tu ayam goreng, sayur pun masak lemak, buah dia buat jus tambah gula lagi, adakah ini portion suku-suku separuh? Technically, ya. Tapi dari segi kalori, ia sangat tinggi. Dan kalau kalori anda berlebihan, tak capai defisit, berat badan takkan turun. Bukan saya nak katakan tak boleh makan langsung nasi lemak, ayam goreng semua tu, cuma anda perlu keep in mind ia tinggi kalori. Kesilapan kedua adalah time makan utama seperti lunch and dinner tu memang cantik dia punya pinggan, tapi untuk waktu di antaranya seperti waktu minum petang ataupun snacking, dia ambil teh tarik, kari puff, kuih manisan semua tu. Jadi silap-silap kalori pada minum petang itu lebih tinggi daripada kalori lunch dia tadi. Okey, untuk kesilapan yang ketiga, hanya amalkan suku-suku separuh pada nasi. Yalah kan bila ambil nasi senang untuk bahagikan portion. Kalau kita tengok poster pada suku-suku separuh pun dia tunjukkan nasi. Tapi bila hidangan macam pasta, nasi goreng, sandwich dah hilang konsep tu. Kalau anda nak masak, cuba amalkan juga suku-suku separuh dari segi bahan dia. Contohnya, nak buat nasi goreng, sebelum campak semua tu dalam kuali, tengok dulu bahan-bahan tu. Adakah ia mengikuti nisbah suku-suku separuh? Macam mana pula kalau anda takut dia lari resepi, takut rasa tak sedap? Contohnya buat spaghetti bolognese. Sayuran tak banyak tapi kalau nak tambah tu maybe rasa dia akan lari. No problem, anda boleh letak sayur berasingan seperti timun, salad dan ambil buah sebagai pencuci mulut untuk lengkapkan portion serat tersebut. Okey, bonus tip, kalau anda tahu makanan yang anda ambil tu tinggi kalori, contohnya macam nasi goreng, spaghetti aglio olio, berminyak sikit kan? Okey, jadi anda boleh kurangkan sikit portionnya. Jadi tak adalah betul-betul suku 25% tu, maybe 15 hingga 20%. Okey, untuk kurangkan portion dan kurangkan kalori sikit. Ataupun nak makan seperti biasa pun boleh, tak ada masalah asalkan anda boleh kawal jumlah kalori harian. Seterusnya, kesilapan yang keempat, cheat day keterlaluan. 6 hari dia follow diet suku-suku separuh memang cantik, mencapai kalori defisit, tapi satu hari tu dia nak enjoy sikit, nak self reward lah katakan, dia lupakan konsep portion control tu, dia melantak seharian. Cheat day. Ingat, konsep pengawalan berat badan adalah keseimbangan kalori, bukan sahaja dalam sehari tetapi dalam seminggu juga. 6 hari defisit 200 kalori, tapi hari cheat day tu dia berlebihan 1500 kalori. Bukan berat tak turun je, malahan akan naik. Sebab apa? 300 kalori berlebihan. Kemudian 300 kalori berlebihan tu akan disimpan sebagai lemak. Sebelum saya teruskan, kalau anda mendapat nilai dari video ini, coach sangat menghargai kalau anda boleh tekan like dan subscribe supaya tidak terlepas video yang akan datang. Dah, alright, terima kasih. Jom kita teruskan dengan kesilapan yang kelima. Tidak ambil tahu tentang kalori makanan umum. Yes, diet suku-suku separuh menggalakkan pemakanan yang seimbang tanpa perlu kira kalori setiap pemakanan. Kalau diet kira kalori tu, setiap benda yang dimakan tu perlu kira secara terperinci, perlu timbang, perlu masukkan dalam apps, agak renyah. Tapi tidak bermakna anda tak perlu ambil tahu langsung pasal kalori ni. Meskipun anda mengamalkan diet suku-suku separuh, anda perlu tahu juga kalori makanan umum. Berapa dalam satu senduk nasi, 2 keping roti berapa, sebiji telur, secawan susu, benda-benda yang kita lazim ambil. Lepas tu benda-benda yang tinggi kalori juga, contohnya kuih-muih, manisan, fast food. Jadi sambil anda mengamalkan diet suku-suku separuh ni, anda dapat buat pilihan makanan yang lebih bijak sebab anda tahu mana yang tinggi kalori, mana yang rendah kalori, meskipun anda tidak kira kalori dengan terperinci. Kesilapan yang keenam, tidak mengambil kira kalori tersembunyi. Ini contohnya adalah kuah-kuah, sos, minuman manis, minyak masak, benda yang kita tak nampak banyak tapi bila kerap ambil ia akan menambah kalori yang signifikan. Cuba tengok sos cili tu. Anda tengok ramuannya mesti gula antara yang teratas. Sebab senarai ramuan ini disusun mengikut kuantiti. Jadi kalau nama dia keluar yang pertama, itu adalah kuantiti terbanyak dalam produk itu. Selain itu, sos mayonis iaitu hanyalah emulsifikasi kuning telur dan minyak. Lemak campur lemak. Tinggi kalori kan. Satu lagi, minyak
satu sudu besar dah bersamaan dengan 120 kalori. Jadi itu adalah beberapa contoh yang anda perlu keep in mind, terutamanya kalau anda rasa dah amalkan diet suku-suku separuh dengan cantik tapi masih tidak mendapatkan hasil penurunan berat badan yang diinginkan. Kesilapan yang ketujuh, tidak mengamalkan senaman ataupun gaya hidup yang aktif. Saya cakap ni bukan demi penurunan berat badan, sebab anda masih boleh turun berat badan tanpa bersenam asalkan mencapai kalori defisit. Tapi pesanan ini lebih kepada kesihatan. Bila kita buat senaman kardio, itu bagus untuk jantung kita. Bila buat senaman bebanan, itu bagus untuk kekuatan otot dan tulang. Selain itu, banyak lagi manfaat bergantung kepada senaman apa yang anda lakukan. Jadi, pastikan pendekatan anda seimbang, menyeluruh, jaga pemakanan dan juga senaman. Akhir sekali, kesilapan yang ke-8, tidak memahami konsep diet suku-suku separuh secara menyeluruh. Ia bukanlah diet sekadar bahagikan porsi nasi dan lauk di atas pinggan, tetapi ia adalah diet yang mengajar tentang keseimbangan. Diet ini tidak salahkan nasi, nak makan nasi boleh, nasi putih sekalipun, tapi kawal jumlah, seimbangkan dengan protein dan serat. Ada diet lain, dia salahkan karbohidrat. Tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Ibarat karbohidrat ni punca segala kejahatan di dunia. Dalam diet suku-suku separuh, kalau anda teringin dinner chicken chop sekalipun, dia tidak melarang. Cuma seimbangkanlah. Dah tahu dinner tu akan tinggi kalori. Okey, time lunch, breakfast, mungkin ambil benda-benda yang ringan, rendah kalori tapi masih lagi berkhasiat. Ataupun dah tahu hari tu mungkin kalori terlebih sikit, esok lusa dan hari berikutnya cuba capai balik kalori defisit untuk seimbangkan. Okay, it's all about balance. Jadi diet suku-suku separuh ini adalah pendekatan yang mudah dan senang untuk diikuti oleh sesiapa. Andai anda amalkan dengan ilmu, tahu konsep keseimbangan tenaga iaitu kalori lah, tahu nilai kalori makanan umum, maka lebih berkesan diet 3S anda. Alright, itu sahaja untuk video ni. Ada tak kesilapan yang anda sendiri pernah buat? Ataupun macam mana pengalaman anda dengan amalan suku-suku separuh ini? Sila tulis di ruangan komen, saya berminat untuk tahu. Kalau anda nak tengok video tentang kesilapan diet oat yang orang sering lakukan, boleh tekan di sebelah ini. Tekan like kalau anda suka, subscribe kalau tak nak terlepas video yang akan datang. Share video ini kalau anda nak kongsikan ilmu. Itu sahaja daripada saya, Coach Aizat. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.